Baik, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita berbicara berkenaan dengan didik anak cinta Al-Quran. Jadi sebagai ibu bapa pastinya kita nak anak-anak kita berjaya dalam bidang akademik dan semestinya juga untuk bidang agama, dan apa antara perkara yang boleh kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita daripada kecil lagi secara asasnya. Dan saya hari ini berbesar hati bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi apakah antara tips-tips yang ibu bapa boleh amalkan untuk sama-sama kita mendidik anak-anak kita untuk cinta Al-Quran. Bersama dengan saya kenalkan iaitu Cikgu Sofizah Muhsin, merupakan Johan Qaryah Majlis Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah. Manis je orangnya, Masya Allah. Terima kasih. Okey, jadi yang pertama sekali cikgu, saya nak ucapkan tahniah kepada cikgu kerana baru-baru ni telah pun mendapat darjah kebesaran Alim Mahkota Selangor AMS, cikgu ya? Ya, betul. Dan macam mana pengalaman dan juga perasaan ketika itu cikgu? Masya Allah, memang sangat gembira dan terharu jugalah pengiktirafan yang diberikan ni, sebab Selangor kan yang memberi, jadi kita sangat bersyukur dan bergembira. Masya Allah, itu dia. Dan di usia 33 tahun cikgu, cikgu alhamdulillah telah pun dikurniakan 2 orang cahaya mata. Betul. Dan cikgu mungkin boleh kongsilah pada awalnya kan, sebelum kita pergi tentang didik anak untuk cinta Al-Quran ni, mungkin sedikit background cikgu sendirilah. Kalau cikgu boleh kongsi, saya ada terbaca juga iaitu cikgu bertaranum dalam kereta saja. Itulah tari-tari ataupun waktu-waktu yang perfect ataupun yang sempurna untuk cikgu, mungkin dalam keadaan yang tenang sebagainya. Betul. Jadi tips untuk menghafaz Al-Quran dan juga taranum ni bukan mudah cikgu. Betul-betul. Ya. Maksudnya saya walaupun saya seorang guru dan dalam masa yang sama sebagai seorang ibu, maksudnya tanggungjawab tu besarlah, kerja hakiki sebagai guru dan juga ibu. Jadi waktu-waktu yang terluang tu adalah antaranya semasa pulang ke sekolah. Okey. Dan kemudian kalau di rumah pun waktu maghrib isyak, itulah kita gunakan kesempatan itu untuk membaca Al-Quran, mendengar semula rakaman-rakaman kita talaki, dan daripada situ kita memperbaiki bacaan. Seperti yang tadi dikatakan, masa kita bawa kereta tu kita jadi multitasking. Sambil-sambil tu kita kontrol suara, macam mana pernafasan, dan kemudian menghafal juga, dan juga membaca dengan bertaranum. Jadi itulah kalau daripada saya lah. Bagaimana cikgu sendirilah kan mengambil kesempatan waktu yang ada kan, betul, untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Okey, dan kalau kita sekarang kita kongsikan di kaca TV sekarang ni, inilah situasinya cikgu. Dan ketika itu apa perasaan cikgu, dan adakah cikgu pernah terfikir untuk menjadi Johan? Okey. Setiap qari'ah pasti menginginkan, mempunyai keinginan untuk menjadi Johan kan. Tapi sejak daripada kecil saya tengok TV dulu, masa umur 11 tahun saya tengok TV, sedaplah bacaan ni macam tapi saya tak tahu apa tu taranum. Okey. Jadi masa peluang ada, masa umur 13 tahun baru start belajar, baru tahu apa tu taranum. Jadi di situlah saya mula belajar, berguru dan bertalaki, dan itulah besar harapan untuk menjadi Johan, join saja. Sehingga ke tahap ini, alhamdulillah, rezeki. Itu dia, rezeki lah sebenarnya kan. Kalau boleh kita kongsikan, ialah cikgu merupakan seorang cikgu geografi di sekolah menengah sekarang ini. Betul. Dan ini bukanlah satu orang kata bukanlah satu penghalang buat kita semua. Bukanlah maksudnya kita ustazah baru kita boleh bertaranum. Betul. Maksudnya sesiapa sahaja pun boleh bertaranum, yang penting kena teknik yang betul lah kan, cikgu kan. Okey. Dan para penonton, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada cikgu kita, anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini untuk sama-sama kita bertanyalah kepada cikgu. Mungkin ada yang minta tips dan sebagainya, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Baik cikgu, bila kita bercakap tentang di usia 13 tahun kan, cikgu mula minat dengan taranum sebagainya. Jadi siapa antara pendorong utama, dan adakah keluarga juga ada yang bertaranum bersama juga cikgu? Okey, sebenarnya saya ada 9 orang adik-beradik. Semuanya alhamdulillah boleh membaca Al-Quran dengan baik, tapi mungkin rezeki saya lah, saya mendalami bidang taranum ni sebab saya bersekolah agama. Jadi ada kelas KKQ, kemahiran Quran. Jadi saya
sahajalah yang boleh bertaranum. Jadi ahli keluarga yang lain boleh membaca dengan baik. Alhamdulillah. Jadi bila di usia 13 tahun tu mula belajar taranum kan, macam dia macam mimpi tu tercapai lah. Mimpi tu tercapai betul. kan. Jadi macam ada perasaan ketika itu, sebab macam saya pun kan cikgu, saya minat tahu tapi perlu belajar kaedah dia dan sebagainya lah kan. Perasaan ketika itu. Perasaan sebab saya memang meminati bidang seni suara. Jadi memang semasa umur 13 tahun pun kita pun tak adalah matang sangat kan. Tapi bila dapat peluang tu saya gunakanlah. Maksudnya saya memang betul-betul minat. Jadi saya beli kaset dekat pasar tamu. Zaman kaset. Yes, betul. Kalau dulu kan tak ada YouTube, ada pun mungkin kita tak ada peranti elektronik kan. Jadi saya beli kaset. Saya mulakan dengan kaset dulu. Dan kemudian dengar dan saya cuba aplikasikan surah-surah tu ke dalam surah yang pendek-pendek. Jadi itulah cara saya. Bila kita nakkan sesuatu tu, apa pun kita pasti akan cuba untuk lakukan yang terbaik. Yang penting kita dapatkan juga kan, cikgu kan. Okey, dan kita ada pemanggil sekarang di talian, Puan Saidah daripada Melaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, soalannya. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pada Ustazah ni, kalau kita nak belajar kat mana belajar agama ni? Okey. Di mana nak belajar agama? Ya, nak belajar Quran. Okey, baik. Terima kasih Puan atas soalannya. Cikgu. Okey, sebenarnya kalau daripada saya sering berkongsi dalam saya ada Instagram dan juga TikTok. Jadi semenjak 2 bulan inilah saya memang selalu berkongsi jenis taranum, kemudian cara bacaan melalui TikTok dan ada juga melalui Instagram lah. Dan insya-Allah saya bermula bulan Januari ini saya akan buat kelas secara fizikal dekat Putrajaya lah. Di bawah Farhanik Center, di bawah Farhatul. Jadi insya-Allah kami akan kira macam berkolaborasi jugalah untuk mengajar ilmu Al-Quran di samping taranum, tajwid dan yang lain-lain lah. Insya-Allah. Masya-Allah, beruntungnya kan. Jadi macam mana cikgu mungkin boleh berdaftar di mana dan sebagainya? Yang tu boleh melalui Farhanik Instagram lah. Di situ saya pun ada, dalam Instagram saya pun boleh tengok juga. Ada link ya? Ada link. Di situ boleh kontak dekat sana lah. Untuk pendaftaran dan sebagainya lah kan. Betul. Okey, jadi cikgu, bila kita cakap tentang minat ni semua, pastinya anak-anak cikgu 2 orang cahaya mata cikgu. Betul. Yang berusia 4 tahun dan juga setahun setengah. Betul. Jadi bagaimana minat mereka dan juga dah ibunya seorang qari'ah kan. Pastinya betul. Anak-anak juga ada minat dalam bidang agama dan sebagainya. Okey, saya sebelum ni pun setiap kali saya kelas tahsin berguru talaki, saya akan bawa anak-anak. Walaupun sampai ke tengah malam, sampai 2 pagi, anak akan ikut. Dalam masa yang sama dia dengar. Jadi dia dari situ dia ada rasa dia sukalah. Dia suka ikut-ikut lah. Walaupun tak jelas apa yang dibaca kan. Tapi macam anak saya 4 tahun tu, dia dah boleh membaca surah-surah pendek, ayat lazim, macam tu kan. And then yang kecil 4 tahun. Ya, betul. And then yang setahun tu pun, setahun setengah tu, dia walaupun tak jelas tapi dia dah boleh mengikut. Lagi satu melalui saluran YouTube, tapi melalui TV lah. Kita selalu pasang. Kalau macam nak dekat Maghrib Isyak apa tu kan, kita pasang kan juz amma. Ada dia kartun tapi juz amma. Jadi dari situ kan anak-anak dia dengar, so dia ikut tau. Jadi kadang-kadang kita tak adalah direct macam paksa sangat macam tu kan. Tapi dia dengar daripada kartun tu, juz amma tu, dia ikut tau. Jadi saya kata bagus juga dia dengar ni kan. So kita selalu pasang. Betul. Dalam masa yang sama, macam contohnya waktu Maghrib Isyak ke bila free tu, saya bacalah taranum ke apa kan. Dia pun ikut juga. Macam tu. Ikut juga lah. Jadi sebenarnya itu salah satulah trik kita menarik anak-anak kecil kan.
Kalau saya macam itulah. Wow. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari tu, anak-anak ni, ya kita menjadi contoh pada anak-anak kita. Betul. Maksudnya kalau kita orang kata kita ialah bersama dengan Al-Quran setiap hari, baca Al-Quran sebagainya, anak-anak pasti akan dekat dengan Al-Quran jugalah. Betul. Okay. Dan antara yang lain juga yang mungkin ustazah ataupun cikgu seringkali lakukan bersama dengan anak-anak secara ya kalau macam tadi pendidikan secara informal lah kan. Apa lagi yang cikgu lakukan untuk dekatkan anak-anak dengan betul. Okey, macam contohnya waktu maghrib isyak tu kan, saya panggil waktu solat tu kita akan solat lah, maksudnya panggil anak yang 4 tahun tu, okey pakai telekong. Okey. Kena pakai telekong, ikut sekali solat. Lepas tu lepas solat tu kita duduklah sekejap. Okey, ambil apa tu, Iqra. Minta dia baca alif bata ke apa kan. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama juga bagi dia hafal lagu-lagu yang alif bata, lagu-lagu yang berbentuk keagamaan, zikir, yes, betul. Itu antaranya lah. Tapi actually dekat sekolah taska dia pun, syukur alhamdulillah, teacher dia memang ada ajar dia. Jadi bila balik rumah, bila kakak belajar, macam tu. Bila kakak belajar, lepas tu dia pun dekat teacher ajar macam tu kan. Dia pun kita itu semua main peranan penting. Main peranan cikgu kan. Betul. Wah, dan bagaimana pula daripada sokongan suami sendirilah? Pastinya sokongan yang cukup kuat ni untuk bantu kita berjaya juga kan. Betul. Suami saya lah yang kiranya di belakang tabir sebenarnya kejayaan saya ni. Dia ambil cuti untuk menjaga anak-anak. Lepas tu masa kalau kelas tahsin, walaupun kita kerja sampai, dia pun kerja sampai petang kan, office hour. Kemudian petang tu kita pergi berguru, pergi kelas Masjid Mukarrabin contohnya. Dia ikut sekali lah tu. So dia jaga anak-anak. So kiranya dia banyak, alhamdulillah lah, bersyukur sangat dia banyak membantu, banyak memberi sokongan. Kalau saya down, okey, jangan risau, dia kata. Itu ialah cabaran-cabaran kan. Cabaran, okey, selain daripada cabaran itu lagilah cikgu kan. Maksudnya suami pun turut membantu juga untuk mendapatkan kejayaan ini. Apa lagi cabaran yang dilalui oleh cikgu juga untuk nak mendapatkan, yalah, orang kata benda ni satu Johan Korea ni, siapa yang tak nak kan. Betul. Dan pastinya suka untuk melalui liku-liku tu kan untuk mendapatkan kejayaan tu, cikgu. Banyaklah cabaran. Maksudnya bila kita dah berkeluarga ni, cabarannya lain lagi kan. Cabaran bekerja lagi. Maksudnya cabaran bekerja tu dari segi masa lah. Masa nak kita peruntukkan masa untuk kita talaki, nak cari guru, nak jumpa guru. Lepas tu masa dengan keluarga pula. Dan kemudian cabaran-cabaran lain tu antaranya dari segi kesihatan lah. Macam bila diuji dengan anak-anak sakit ke. Kalau kita sakit pula. So itu yang masa pergi ke pentas antarabangsa baru ni pun saya memang diuji dengan masalah kesihatan yang agak lama juga. Tapi alhamdulillah di saat akhir tu, sebelum antarabangsa tu, Allah memberikan kesembuhan jugalah, walaupun tak sepenuhnya tapi lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Itulah cabaran dia. Okey, dan berbalik kepada topik kita lah, didik anak cintai Al-Quran ini. Di awal usia berapalah yang boleh kita dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran ini? Mungkin kalau tadi cikgu ada kongsikan anak-anak cikgu dah biasa dengan Iqra, dah biasa dengan zikir, mengaji sebagainya. Jadi pada mereka yang mungkin baru nak berjinak-jinak ini, di usia berapa sekurang-kurangnya kita boleh didik anak kita? Okey, sebenarnya tak ada tak kisah pun umur berapa usia. Maksudnya masa daripada kecil, masa di baby pun, kalau kita selalu dengar kan, kita pasang je YouTube ke ataupun melalui radio ke, TV ke, YouTube kan. Bila dia dengar, dia memang akan cepat masuk tau. Sebab anak-anak, kanak-kanak kecil ni kan, dia meresap lebih cepat daripada kita kan. Jadi daripada kecil, tapi maksudnya untuk lebih formal tu, kita kena ajar jugalah. Jadi macam kalau saya pun dari umur 3 tahun, dia dah belajar bacaan-bacaan surah macam Al-Fatihah yang Juz Amma, surah Lazim, macam tu kan. Tak adalah sepenuhnya, asal boleh dapat. Sebab benda ni proses. Kita belajar Quran tu pun proses juga. Jadi orang kata tak kisah umur berapa, yang penting
kalau boleh mulakan seawal yang mungkinlah daripada kecil lagi. Okey. Maksudnya waktu tu tak kira, jadi sesiapa pun belum terlambat lagi, cikgu. Walaupun sebenarnya orang kata kalau dah berusia pun tak ada masalah. Macam kita Macam ni. mak saya, terus terang saya cakap, dia boleh membaca Al-Quran tapi tak adalah yang berlagu apa sangat semua kan. Tapi maksudnya umur dia dah tua, macam umur 50-an macam tu, dia pergi berguru, maksudnya dia pergi kelas, mengikuti kelas, dan dia punya bacaan dia boleh berlagu macam tu. Jadi kita tak ada had lah belajar Quran ni. Muda ke tua ke masih boleh. Yang penting keinginan tu. Kan? Betul. Dan zaman sekarang ni agak mencabar lah juga cikgu kan. Jadi untuk kita nak didik anak-anak ni ada kemudahan. Dia ada pro and cons lah. Ada kemudahan dia, ada cabarannya. Jadi kalau betul. Mungkin tadi cikgu kongsikan kemudahannya, dah kita ada banyak lah media-media yang boleh kita gunakan, antara seperti YouTube kan. Betul. Di handphone, di Instagram, di TikTok pun banyak juga dakwah-dakwah yang disampaikan juga kan. Betul. Jadi mungkin ialah cabaran untuk ibu-ibu sekarang ini yang perlu kita ambil, dan dalam masa yang sama kita perlu orang kata kita perlu seimbangkan gadget dan juga didik anak-anak kita cintai Al-Quran ni, cikgu. Jadi pendapat cikgu. Pendapat saya maksudnya kita betul lah, seiring dengan teknologi sekarang kita tak boleh kata cara mendidik sekarang dengan dahulu kita tak boleh bandingkan. Berbeza, tahu sebenarnya kan? Yes. Betul. Maksudnya kita ikut apa yang berlaku sekarang, teknologi sekarang. Tapi dalam masa yang sama kita, macam saya pun hadkan juga. Terus terang saya kata, macam contohnya kalau kita pergi makan kan, kalau macam ialah kita pun ada bagi masa untuk anak tengok handphone ke YouTube ke, tapi kita kawal lah gadget tu. Tapi kalau macam dekat rumah, sejujurnya saya cuba memang kalau boleh tak bagi tengok handphone. Paling-paling saya bagi tengok pun YouTube yang kita dah set yang bersesuaian. Bersesuaian. Jadi penggunaan gadget ni bagi saya ke dalam mempelajari Al-Quran lah, ilmu agama kan, tak ada masalah. Sebabnya boleh, tapi kita kena, sebagai ibu bapa kita kena kawal lah, kita kena firm. Kalau dah sampai waktu dia, kita kena kira 5, 4, 3, 2, 1. So anak dah faham lah tu. Menjadikan diorang jadi satu kebiasaan lah kan. Kita kena hadkan 10 minit ke, tak boleh lebih. Tapi yang kalau kecil tu lagilah kurang. Kalau kakak ni mungkin lama sikit, adiknya lagilah. Sebab dia masih kecil sangat kan. Jadi itu yang kita kena kawal jugalah. Daripada kecil ni lah kan. Betul. Kan? Okay, dan mungkin ada sedikitlah kata-kata kepada para penonton di luar sana yang ingin didik anak untuk cintai Al-Quran, yang masih rasa macam okey dah terlambat ataupun tidak. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata semangat daripada cikgu kepada ibu bapa di luar sana. Okey. Kepada ibu bapa di luar sana, jangan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Sebab ini adalah investment yang pelaburannya lah, yang terbaik untuk anak-anak kita kan. Jadi macam kadang kita rasa nak korbankan, mungkin kalau kita nak ajar hantar anak tu belajar, kena bayar pula sikit. Jadi kadang kita berkira. Jadi sebagai ibu bapa, bagi saya untuk kalau mempelajari ilmu Al-Quran ataupun ilmu agama tu, kita tak bolehlah berkira. Kan? Itu adalah investment pelaburan yang terbaik untuk anak kita. Betul. Jadi kita pun dalam masa yang sama, kita sendiri walaupun kita bekerja ke, kita tetap memberikan yang terbaik. Sebab mungkin pendidikan di luar ataupun di sekolah itu formal, tapi di rumah kita ada juga pendidikan yang kita berikan. Sebab semuanya bermula daripada rumah. Kita tak boleh mengharapkan guru semata-mata. Betul. Macam saya seorang guru. Ya, jadi ibu bapa tak boleh mengharapkan guru semata-mata. Sebab dekat sekolah lain, tapi dekat rumah ramai tu nak jaga anak-anak tu kan. Ya, dekat rumah lagi sebenarnya yang betul-betul pendidikan yang kita perlu beri yang lebih baik. Itu dia kata-kata daripada cikgu sendirilah sebenarnya. Apa pun bermula daripada pendidikan di rumah. Kan? Bagaimana kita nak mencorakkan anak-anak kita, apa yang kita nak sajikan kepada anak-anak kita, itulah yang akan membentuk mereka. Jadi kalau kita nak didik anak kita dekat dan cintai Al-Quran, maka perlulah ada sedikit investment lah daripada Ustazah kan. Betul. Perlu ada investment, supaya investment tu bukanlah saja, mungkin kalau kita lihat dari segi kewangan kita agak
agak kurang sebagainya, tetapi kita perlu fikirkan investment itu akan beri kita manfaat di dunia dan juga lagi akhirat. satu tambahan sikit. Okey. Apa ni? Kita perlu mencari guru yang bagus. Betul. Maksudnya bila kita nak belajar, terutamanya kita nak ajar anak kepada ilmu Al-Quran, taranum ke, hafazan ke, apa-apa saja mesti ada guru. Saya selalu pesan kepada mesti ada guru. Sebab ibaratnya kalau kita Tak berguru? Tak berguru, kita tak akan dapat input lah yang banyak. Berbanding dengan kita ada guru yang betul-betul masyhur ke, muktabar ke, kan, dia banyak ilmunya, kita boleh memperbaiki lah mana yang salah, makhraj huruf, tajwid kita betulkan, so banyak benda. Lenggok-lenggok taranum Yes, betul. Bukan mudah. Betul. Sehingga sekarang pun saya guru saya sendiri lepas saya Johan tu, dia bagi tahu jangan berhenti mencari guru, jangan berhenti talaki, kena terus. Saya pegang kata-kata itu, insya-Allah. Kena terus bertalaki Ya, kena terus. Wow, itu dia antara tips yang penting yang perlu kita ambil tahu untuk kita nak taranum adalah perlu mendapatkan guru yang betul. Jangan belajar daripada menerusi YouTube saja, tapi tak berguru, itu pun tak boleh juga. Ya, betul. Itulah dia. Kena ada guru secara fizikalnya. Kena ada guru secara fizikal. Untuk memperbetulkan mana yang salah, supaya kita dapat berkongsi pada mereka luar sana adalah perkara-perkara yang betul. Itu pun antara kerisauan juga kan, cikgu kan? Betul. Jadi kita jangan menyampaikan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi siapa pun ataupun apa pun saja ilmu yang kita ingin pelajari, pastikan kita berguru. Itu dia, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya, iaitu Cikgu Sofizah Muhsin, merupakan Johan Qari'ah Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62. Terima kasih banyak, Cikgu. Terima kasih. Memberi inspirasi buat saya dan juga para penonton. InsyaAllah. Dan insya-Allah sama-sama kita didik anak kita untuk cintai Al-Quran. Apa pun adalah perlu mendapat redha daripada suami, daripada ibu dan ayah untuk menjadi orang yang lebih baik, berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Dan seterusnya kita ke Continuous.